Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam Melaka Kementerian Jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Salam Jawatan Pendidikan Melaka, pendidikan kualiti, san terdidik negara sejahtera. #DPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Okay, salam padan ikut kurikulum. Selamat petang cikgu, salam sejahtera. Semoga petang ni semua sihat-sihat. InsyaAllah kita akan sambung dengan sesi yang kedua. Okay, kita bersama dengan Encik Saiful dan juga Encik Zarik daripada Telaga Biru. Mereka akan buat demonstration. Okay. Jadi petang ni lebih kepada hands-on lah. Saya harap cikgu bersedia. Kata Encik Saiful tadi, mungkin kita tak dapat nak cover semua, tapi hopefully yang essential, yang penting tu dapat ditunjuk dan cikgu boleh ikut lah. Right? Sebab basic coding ni sama je. Apa-apa kit pun, yang penting konsep dia faham. Cuma kita nak gunakan, cuma nak kena faham macam mana nak guna blok dia saja. Itu je. Okay. InsyaAllah lah, kalau kata ada rezeki, ada umur panjang, kita akan buat another sesi lain secara bersemuka. Kalau tak ada masalah, mungkin hujung tahun ni lah. Okay, kita akan cuba. Jadi, tanpa buang masa, saya jemputlah kepada Encik Saiful dan Encik Zarik untuk meneruskan sesi pada petang ni. Saya akan kongsikan dia punya link kedatangan je lah. Last minute saya akan bagi dia punya link kehadiran dia. Okey, Encik Saiful silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua cikgu-cikgu yang menghadiri bengkel untuk siri kedua lah. Yang berusaha Tuan Zaki, ya, terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk kita membuatkan program kali inilah. So untuk sesi hari ini ada dua bahagian. Satu adalah bahagian lebih kepada technical part di mana kita akan tengok kepada komponen-komponen yang digunakan dalam kita punya program, tapi komponen ini juga cikgu boleh guna dalam program-program lain lah. Dan bahagian kedua adalah Encik Zarik akan buat sedikit aktiviti menggunakan Scratch lah to have a better understanding bagaimanakah untuk kita nak memanipulasi pengaturcaraan Scratch menggunakan perisian M-Block. Baik. So untuk kali ni kita ada sebiji robot ni. Selalunya bila kita buat bengkel bersemuka, memang kita akan paskan robot dan juga komponen-komponen sensor apa semua untuk cikgu boleh hands on. Jadi bak kata Tuan Zaki, sekiranya ada rezeki di hujung tahun kita boleh bertemu secara bersemuka, kita akan buatlah hands on menggunakan robot. Jadi saya akan cover cara membuat pengaturcaraan menggunakan robot M-Bot ni, di mana kita boleh membuat pengaturcaraan menggunakan M-Bot ni, mungkin dia berjalan, dia detect dan sebagainya. Dan kaedah kedua adalah di mana kita akan meleraikan robot tersebut dan kita akan design satu prototype project. Sebagai contoh yang kat depan ni yang cikgu nampak ni, ini adalah contoh prototype project. Kalau tak silap saya, dalam subjek RBT di sekolah rendah bagi tahun 5, saya ada nampak mereka dia buat simple project menggunakan microbit ya, ataupun Arduino, di mana mereka buat macam papan yang dipanggil ni palang yang boleh automatik diangkat dan diturun lah. So saya akan tunjukkan demonstrasi dan bagaimanakah konsep-konsep dan elemen menggunakan sensor-sensor yang ada pada komponen-komponen ini menggunakan perisian M-Block dan juga pengaturcaraan Scratch. Saya ada beberapa slide yang menarik lah saya nak dikongsikan dengan cikgu-cikgu ni, yang mana slide ini boleh juga cikgu boleh sebagai bahan rujukan bagaimanakah untuk kita untuk membimbing murid-murid kita, apakah kaedah-kaedah dan cara untuk kita boleh untuk kita boleh tunjuk pada murid-murid kita lah. So saya akan kongsikan slide saya. Okay. So slide yang pertama saya akan just skipping je benda ni, saya akan go through saja slide ni. Slide boleh nampak ya semua ya, slide yang saya kongsikan ni. Baik. So yang ni adalah introduction berkenaan dengan falsafah pedagogi lah, yang mana cikgu boleh menggunakan kaedah-kaedah ini untuk pengajaran dan pembelajaran bagi membimbing murid-murid bagi pembinaan projek-projek lah. So ini adalah elemen-elemen yang mana kita highlightkan, terutamanya bagi kategori semalam yang saya sebut, iaitu kategori Max Spark.
Di mana kategori ini murid kena design projek, mereka kena design poster, mereka kena online submit, dan inilah antara taking point yang boleh yang cikgu buatlah di sekolah lah. So yang pertama sekali adalah situated learning, di mana pembelajaran yang bahasa Melayu dia situated, pembelajaran yang berkondisi lah, situation learning, and then kita ada hands on dan minds on, kita ada transferable skill, dan kita ada learning cycle yang saya mention sebentar tadi. Okay. So strategi dia adalah yang pertama sekali ialah iaitu berkenaan dengan living coding, di mana kita ada kod yang dah sedia ada dan kita demonstrate terus pada murid kita supaya mereka has a better understanding. Sebab kadang-kadang bila kita nak start mengajar murid ni, kita buat daripada kosong, murid ni kadang dia blur. Jadi antara kaedah yang mudah, yang menarik perhatian murid untuk mereka nampak terus adalah kita demonstrate terus prosedur dan cara menyelesaikan masalah di hadapan murid. So kita akan model model your thought process and your student shadow how you code and make. Okay. So yang ni saya rasa cikgu-cikgu lagi memahami lah sebab kaedah-kaedah pedagogi ni. So yang kedua adalah yang apakah tips-tips yang boleh kita gunakan dalam living coding ni adalah pertama sekali ialah kita slow down untuk memberikan masa dan anak murid kita mengikut step by step lah, sebab kita akan tunjukkan kepada mereka dan kita akan breakdown kan, kita akan decomposition kan program tu supaya mereka boleh nampak dengan lebih detail dan terperinci lah. Kemudian tips yang lain adalah di mana kita menggalakkan murid-murid buatlah walaupun ada kesilapan pun, make mistake. Sama ada mistake tu dirancang ataupun tidak dirancang. Sebabnya daripada situlah murid akan mudah untuk mempelajari. Bila mereka buat programming mereka try salah ni, kat situlah mereka ketahui okey ni salah, ini betul dan sebagainya. Okay. So yang kedua adalah melalui pembelajaran pair programming, di mana kita akan pairkan murid kita to work together, ataupun yang bawah tu the driver and the navigator, yang mana ada seorang yang buat, seorang yang membimbing. Kita panggil sebagai pair programming lah. Okay. Skip. Okay. Kemudian kita ada beberapa model yang boleh digunakan dalam satu caraan ni, yang mana model pertama ialah kita panggil sebagai UMC model, use, modify and create. UMC model ni adalah di mana program dah ada dah, kita bagi dekat murid ataupun yang dah sedia ada, mereka boleh modify dan mereka boleh create satu program baru daripada existing program yang dah ada. Kita bagi sebagai UMC model. Okay. Kedua adalah pre-model, di mana predict, run, investigate, modify and make. So ini adalah pedagogi yang cikgu boleh implement lah mengikut kesesuaian murid-murid bagi mereka untuk mempelajari kaedah-kaedah ini. Okay. So yang ni saya akan skip saja sebab saya nak kongsi saja, benda ni amat menarik lah untuk cikgu boleh tengok. So live coding, more straightforward way, pair programming, peer ataupun social learning, UMC model, project based and pre-model inquiry based. Okay. So saya akan terus masuk ke slide untuk bagi robotik. Okay, mana saya punya slide? Okay. So untuk hari ini saya akan jelaskan komponen-komponen yang digunakan di dalam MBOT dan bagaimanakah cara untuk kita nak gunakan blok di dalam software MBlock lah. So dalam program MAX, antara komponen yang paling kuat adalah kita menggunakan robot MBOT, dan juga kita ada beberapa komponen-komponen lain seperti RGB dan following sensor, ultrasonic sensor, smart camera lah. So komponen-komponen ini cikgu sebenarnya boleh leraikan dan boleh menghasilkan sebuah projek yang lain, seperti mana yang ditunjukkan sebentar tadi. Cikgu boleh gunakan juga dalam projek-projek dalam seperti MAX Park ataupun pertandingan-pertandingan robotik lain lah yang memerlukan kepada keperluan penggunaan mikro pengawal ataupun sensor-sensor yang berkenaan. So yang pertama sekali adalah kita akan introduce iaitu perisian MBlock. Saya percaya cikgu pun semua dah download lah, semalam kita dah bagikan link untuk cikgu download perisian MBlock yang mana kita akan gunakan perisian ini. Perisian MBlock ni dia punya base adalah daripada Scratch lah, iaitu mereka boleh buat block based programming dan ada banyak support banyak komponen yang lain lah. So kalau kat bawah tu dia kata dia support Scratch, Arduino, Python dan sebagainya lah. So nanti kita akan buka MBlock. So di sebelah kiri kita panggil sebagai stage area, di mana ada ruang sprite
Okay, kita letak subscribe, nak connect device dan sebagainya. Di sebelah tengah adalah block area, tempat block base programming, dan di sebelah kanan adalah script area, yang mana kita akan tarik block tu dan kita akan susun di situlah. So nanti saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk kita menambah device menggunakan M-Block. Kalau cikgu ada Arduino ya, cikgu ada microbit dan sebagainya, cikgu boleh tambah device melalui kaedah yang akan ditunjukkan sebentar lagi. Saya akan skip ni, select ni, okey. Dia cara untuk nak connectkan device, okey. So ini adalah ada dua mode di dalam perisian M-Block ni. Satu kita panggil sebagai test mode, satu kita panggil sebagai upload mode. So test mode ni ataupun live lah, di mana kita akan sambungkan kabel daripada PC ke robot dan kita buat terus secara langsung. So dia tak akan upload program tu ke M-Board dan kita boleh buat lah based on testing, panggil test mode. Upload mode di mana kita buat the full program, kita connectkan kabel, kita upload kabel dan kita boleh cabut lah. So itulah dipanggil upload mode. Ini antara kekasan yang ada dalam M-Board lah. M-Board dia ada Bluetooth dongle di mana dia support Bluetooth. Kalau cikgu nak program menggunakan Bluetooth pun tiada masalah, tapi kita tidak menggalakkan lah, sebab bila menggunakan Bluetooth ni dia punya transfer dia agak lambat sikit lah berbanding dengan kita menggunakan direct cable. So ni dia punya inilah. So sekiranya cikgu menggunakan USB cable, of course upload speed lagi cepat lah. Tapi test mode dia agak limit lah. So menggunakan dongle walaupun lambat tapi wide range lah pro and cons. So menggunakan kabel dia 70% lebih pantas lah daripada menggunakan Bluetooth untuk nak upload ke dalam robot. So ni adalah contoh-contoh beberapa blok base programming di mana kita ada head, kita ada logic yang menggunakan if, else, repeat dan sebagainya. Kita ada set and define di mana kita akan setkan kita punya kita punya sensor, kita punya variable dan sebagainya. Kita ada charge di mana dia akan membuat penilaian lah, dan juga kita ada return value di mana dia akan read value daripada sensor dan dia akan return value tu kepada kita punya badan pengeluaran. So di dalam M-Board, buat masa ni mereka menggunakan untuk version 1 mereka menggunakan mikro pengawal yang dipanggil sebagai M-Core. So memang mikro pengawal ni ke atasnya dia dah ada buzzer, dia dah ada light sensor, dia dah ada RGB LED. So cikgu boleh guna. Yang memudahkan menggunakan M-Core ni adalah cikgu tidak perlu lagi membuat connection menggunakan Arduino seperti breadboard seperti kabel male to male dan sebagainya, sebab dia mudah. Dia guna RJ25, cikgu plug saja, masuk saja, sambung ke sensor. So dia sebab fokusnya adalah pada pengaturcaraan di sini. So ni adalah dia punya blok dia. Kita akan tunjuk menggunakan M-Block sebentar lagi. So ni adalah blok bagi LED, bagi buzzer dan bagi light sensor lah. Okay. So ni adalah gambar di atas papan M-Core. Apakah komponen-komponen ataupun elektronik yang ada di atas mikro pengawal M-Core. Jadi dia ada, seperti saya maklumkan sebentar tadi, dia ada RGB LED bagi mengeluarkan lampu. Dia ada dua bahagian di sini, di kanan dan di sebelah kiri. Dia ada buzzer, iaitu bagi untuk mengeluarkan bunyi. Okey. Kemudian dia ada infrared receiver di mana dia boleh transfer dan dia receive maklumat menggunakan infrared, transmitter dan receiver. And then dia ada button, di mana button ni cikgu boleh setkan sebagai action button lah. Macam contoh dalam programming nanti kita akan buat macam program selection, di mana mungkin murid dia boleh tukar program, dia buat banyak program dalam satu programming dan ditekan butang tu untuk menukar program menggunakan button. Dia ada light sensor bagi mengesan keamatan cahaya lah, dan dia ada 4 port RGB. Dia ada 4 port RJ25 yang boleh menyambungkan kepada sensor-sensor yang kita akan gunakan. Okey. Sensor pertama yang saya akan menjelaskan adalah berkenaan dengan ultrasonic sensor ataupun sensor yang detect menggunakan sound lah, ultrasonic. So seperti cikgu semua tahulah di mana T adalah transmit, R adalah receiver. So dia akan transmitkan dia akan transmitkan sound, and then dia akan receive balik sound based on daripada reflection yang diterima lah. So dalam tu nanti dia ada satu blok
yang menggunakan dipanggil sebagai ultrasonic sensor, di mana port ni saya akan tunjukkan port mana yang kita sambungkan kepada kita punya M-core. Kalau macam M-core tadi tu ada 1, 2, 3 dan 4. So port inilah yang akan mereka sambungkan. Kat sinilah port ni. Okay. So ni sangat straightforward, sangat mudahlah untuk nak difahami, dan antara benda paling common sekali yang murid suka guna sebab dia sangat mudah. Okay. Kemudian kita ada RGB line following sensor, red, green and blue line following sensor. Kalau yang standard punya kita ada line following sensor yang hanya menggunakan infrared, ada 2 sensor saja. RGB line following sensor ni dia special sikit. Okay. Dia ada 4 sensor di atas dia, RGB 1, RGB 2, RGB 3 dan RGB 4. Jadi bila kita membuat program dalam M-Block, kaedah pembacaan RGB ni nanti dia akan bermula pada RGB 4, 3, 2, 1, di mana value RGB ni sama ada 1 ataupun kosong. Saya akan jelaskan sekejap nanti. Okay. So bagi menggunakan sensor ni, dia ada beberapa proses lah yang perlu cikgu nak calibrate sensor ni, di mana di atas RGB ni dia ada satu butang dipanggil sebagai butang kat tengah ni, dia digunakan untuk calibrate dan untuk learning lah. So sebelum dia berjalan, kita akan menggunakan beberapa kaedah lah bagaimana untuk kita calibrate. Sebagai contoh, kalau cikgu nak membuatkan dia berjalan di atas line, di mana line mungkin line tu berwarna putih, background line tu yang di luar berwarna hitam. Jadi yang pertama sekali ialah kita perlu menekan single press pada butang tersebut, kita letakkan di atas background dan kita tunggu sehingga dia habis menyala. So dia proses, dia akan slow flash dan dia akan berhenti. So itulah first process. Second process pula, dia akan calibrate menggunakan double press, iaitu dia akan double press butang, di mana sensor tu mesti diletak di atas line. Okay, dengan kaedah ni barulah dia akan differentiate yang mana background, yang mana line. Jadi inilah selalunya bila murid nak bertanding, mereka akan make sure that dia orang punya calibration sensor tu memang mengikut kriteria di atas playing field yang telah digunakan lah. Kalau cikgu long press, kalau cikgu long press butang tu, dia akan tukar warna, iaitu dia akan tukar sama ada red ataupun green ataupun blue. Warna ni bergantung kepada cahaya persekitaran lah, yang mana yang lebih sesuai untuk digunakan warna-warna tersebut. Okay. So ni blok dia, saya akan buka nantilah, lagi mudah lah untuk kita tengok sebenarnya. Okay. So ini adalah penjelasan berkenaan dengan bila ataupun apakah yang kita nak gunakan di sini. So yang first kali adalah blok yang kita guna adalah untuk nak turnkan sensitivity sensor tersebut. Jadi di mana kita akan setkan, apabila kita meletakkan value di sini, value ni lagi tinggi, maka lagi tinggilah sensitivity dan makin cepatlah respon sensor tersebut untuk nak detect line, untuk nak detect dekat selekoh dan sebagainya. Okay. Yang kedua adalah dia menggunakan motor differential speed, di mana dia akan ambil value daripada motor dan dia akan return the value untuk dia boleh calibrate antara sensor dan juga motor untuk bergerak menggunakan pergerakan atau kelajuan yang optimum lah. Okay. Yang seterusnya adalah ini yang selalu yang digunakan, iaitu RGB line following sensor probe status, yang macam saya maknakan tadi, dia mesti ambil daripada RGB 4, 3, 2, 1 value dia. So dia kosong on the line, 1 on background. So yang value ni, kosong dan 1 ni, dia bergantung kepada calibration. Kalau let's say cikgu calibrate terbalik, so value dia akan terbalik lah, di mana 1 mungkin line, kosong mungkin background, bergantung pada yang mana yang cikgu calibrate dahulu. Okay. Yang last kali ni ialah kita boleh setkan lah lampu yang RGB tu, red, green, blue, menggunakan blok ni, dia tukar terus menggunakan block based programming. Okay. So ini adalah contoh cara untuk kita nak membuat satu blok scratch, menggunakan scratch, di mana yang left speed dan right speed ni adalah variable yang kita boleh declare di dalam M-Block lah. Apa yang berlaku di sini adalah mereka akan ambil value di mana 50 tambah dengan differential speed ni,
mereka akan tambah 50 dan mereka akan assignkan value tu ke dalam variable left speed. Sama juga yang bawah ni ke variable right speed. Jadi daripada sinilah kita boleh menggunakan untuk nak calibrate kedua-dua motor ni bergerak dengan selari lah, sebab dia bukan macam KID kita boleh ni kan, kalau yang ni dia kena buat macam ni lah supaya kita boleh make sure that dia punya position offset dia adalah sama. Okay. So left, right. Okay. So ni adalah bagi intersection strategy, di mana sensor ni kalau cikgu letak kat line ni selalunya yang hujung yang 1 dan 4 akan berada di luar line dan yang 2 dan 3 akan berada di dalam line, iaitu value dia lah. So macam mana kita nak detect intersection? Of course bila sensor tu lalu sampai ke intersection, dia akan detect the full line, bermaksud value dia adalah 0000. Kalau macam yang standard punya, kita akan nampak 1001. Itu adalah bagaimanakah cara untuk kita nak menggunakan value bagi membuat line following. Okay. So ini adalah contoh program. Okay. Contoh program yang menggunakan line following. Macam saya maklumkan tadi. So sekiranya dia detect line detect line dan detect intersection, iaitu 0000, barulah dia akan tukar value intersection tu, sebab ini adalah satu variable yang di create, di mana kalau yang ni dia buat dua condition lah. Kalau intersection value dia 1, dia akan turn right. Intersection value dia 2, dia akan turn left. So berdasarkan gambar tadi, kalau dia detect dia first intersection, dia akan masukkan variable intersection by 1. So bila dia masukkan first intersection, dia detect, so dia akan masukkan the value 1 kepada intersection variable, dan dia akan buat function ni lah, iaitu di mana sekiranya intersection value adalah 1, dia akan corner sebelah kanan. Kalau intersection adalah 2, maka dia akan corner sebelah kiri. Penting di sini adalah elemen menggunakan delay, iaitu 0.5 saat. Kenapa mesti menggunakan delay? Kerana kalau kita tidak menggunakan delay, mereka akan read value tu dengan cepat lah. Maknanya robot tu berjalan sampai ke intersection, kalau tak ada delay, dia akan continuous value. Maknanya dia akan bagi value 1, 2, 3, 4, 5 dia akan masuk. Jadi penting pula ada delay supaya mereka boleh give one value at one time. Okay. So ni adalah full program, contoh full program. Caranya untuk mereka nak detect intersection. So kita bedah kat atas ni. Kalau tengok kat atas ni, first kali dia create satu variable yang dipanggil sebagai left speed dan juga right speed, dan mereka setkan variable ni kepada 0. Kemudian mereka akan initialize line ni kepada port berapa yang mereka sambung, dan mereka setkan sensitivity line following sensor, dan mereka create lagi satu variable dan setkan kepada 0. So ini adalah looping forever, di mana mereka akan buat selagi mana ada bateri, selagi itulah diorang akan berjalan robot di atas line. So yang tadi tu kita dah clear lah, di mana bila dia detect 0000, first kali kita nak dia change the variable of intersection by 1. So first kali dia detect by 1, so value intersection akan berubah menjadi 1. So sekiranya intersection equal to 1, dia akan turn right. Okay. Dan dia jalan lagi, dia detect intersection lagi, dia akan tambah lagi. Okay, change intersection by 1, dia akan tambah lagi menjadi 2. So if intersection equal to 2, dia will turn left. Konsep ni adalah konsep yang saya rasa mostly ramai guna dalam macam line following competition dan sebagainya lah. So yang bawah ni adalah dia punya set bagaimanakah untuk kita nak calibrate left dengan right speed motor tu supaya mereka boleh berjalan dengan cantik lah. Sebabnya kalau kita tak calibrate, kita takut yang sebelah kiri tu cepat, yang sebelah kanan tu slow. So robot tu tak boleh berjalan ke hadapan. So dia akan turn left, turn right. Okay. So itu contoh bagi RGB line following. Kemudian kita ada NIG micro servo. NIG micro servo ni adalah servo yang digunakan bagi membuat certain action lah. Dia ada dia punya block base dia yang mereka boleh gunakan. Okay. So saya akan tunjuk nanti menggunakan M block, lagi senang dan mudah untuk difahami. Ini cara untuk nak set up dia dan cara nak pasangkan dia ke M core lah. Nampak cikgu nampak sangat mudah lah menggunakan M board ni. Tak perlulah murid-murid nak kena menggunakan jumper dan sebagainya. So mereka hanya gunakan RJ235, sambung in between dan boleh terus sambung ke sensor.
Bluetooth controller. Okay, kita ada Bluetooth controller. So kalau murid nak mengawal robot ya, untuk nak buat aktiviti-aktiviti, mereka boleh menggunakan Bluetooth controller dan cara untuk nak connect kepada robot di sinilah, di mana robot kena on, Bluetooth controller kena on, dan cikgu kena tekan butang kat tengah tu, yang butang Bluetooth tu lama sikit, bila dia dah menyala and dah stable, bermaksud dia dah bersambung dengan papan mikro pengawal. So ini adalah contoh programming menggunakan Bluetooth controller. Okay. Ni dia guna RX, RY ni dia guna joystick. X plane dengan Y plane, right dengan left. Dia adalah cara-cara untuk nak menggunakan ni. Kemudian kita ada satu komponen yang menarik lah, yang mana kita memperkenalkan daripada tahun lepas, iaitu smart camera. Smart camera ni memang menarik, di mana dia menggunakan Pixie 2. Dia akan detect objek. Okay, apa function dia? Dia ada 5 function. Dia boleh object learning, dia boleh object tracking, dia boleh barcode recognition, dia boleh line tracking, dan juga dia boleh intersection detect. So dia ada 2 komponen, satu adalah untuk untuk bateri, dan satu adalah untuk kamera lah. So ni gambar dia. So saya akan skip je yang ni. So ada beberapa features yang saya maklumkan tadi. So first sekali ialah dalam Pixie Moon bila cikgu menggunakan smart camera, dia boleh up to 7 objek lah, di mana cikgu boleh buat dia learning 7 objek. Bola, sebagai contoh bola yang berbeza warna cikgu boleh klikkan bola tu dan dia akan learn on the different object, dan dia boleh detect lah. Dia dipanggil smart camera. Then object tracking, after the object learning is completed, dia boleh track lah, di mana kita boleh buat satu program lah. Contoh macam bola ni, kita programkan sekiranya dia detect bola berwarna kuning, dia akan kejar bola. So dia akan jadi, it's a fun learning, sesuatu yang menarik lah untuk dibuat secara bersemuka nanti, di mana robot ni dia akan detect any objek yang telah kita declare, dan kita boleh buat any action yang mereka nak buat menggunakan robot ni. Kalau nak kejar bola ke, nak buat action lain ke, nak keluarkan bunyi dan sebagainya pun tiada masalah. And then dia ada barcode learning, iaitu smart camera dia akan detect barcode ya. So ni menarik, saya lihat macam tahun lepas ada murid yang menggunakan barcode learning ni. Konsep mereka menggunakan, sebagai contoh kalau di Paskat kad kerja dia pergi kerja, dia nak stamp waktu masuk ke apa ke, dia hanya scan saja dia punya kad tu. Sebab kadang-kadang yang sekarang ni kad kita kan kita guna RFID sebagainya. Ni murid dia being kreatif, dia guna barcode lah, maknanya setiap orang ada barcode yang unik. So mereka scan barcode, dia boleh stamp time ke ataupun any action yang sangat yang related lah. Kalau macam salah satu projek yang saya lihat tahun lepas, mereka menggunakan barcode ni untuk kalau ada pesakit-pesakit di hospital ke apa ke, dia ada kad, dia just show kad dekat kamera ke apa. Ni dah ada konsep lah yang murid buat projek-projek ni untuk nak implement AI learning. Lagi 2 function, dia ada line tracking. Sebenarnya tidak mustahil untuk nak menggunakan line, menggunakan smart camera ni untuk nak detect line dan bergerak di atas line sebenarnya. Tapi dia agak, orang kata, dia perlu precise lah, sebab dia akan detect line dan sebagainya. So yang kedua adalah dia akan detect intersection lah. So untuk menggunakan smart camera ni, dia ada beberapa method lah. So yang method pertama kita panggil sebagai offline mode, di mana kita tidak perlu sambungkan kamera ni kepada laptop untuk nak buat dia learning dia ada offline mode, di mana kita long press button. Okay. Dia itulah dia, bila tak dibuat secara bersemuka ni, bila kita bincang macam ni, dia susah sikit nak dapat gambaran lah. Tapi insyaAllah ada rezeki, kita cubalah nanti. So yang pertama sekali, offline mode ni lah, dia tekan satu butang di atas kamera tu. Kamera tu dia akan learn based on proses yang kita buat ni lah, di mana kita akan letak objek tu di hadapan kamera. Okay. Dan dia akan learn objek tu di hadapan dia, sehinggalah indicator tu dah menunjukkan bahawa dia dah learning. Short press the learn button to let the smart camera remember the object, and then selesai. Semudah tu saja. Dia letak kamera di hadapan objek, dia tekan learn button, dia akan learn the shape, whatever shape ke, warna dan sebagainya, dan dia akan simpan terus dalam memori dia. So ni adalah kaedah offline kalau tak ada akses
laptop ataupun perkakas-perkakas lain lah. So kaedah kedua adalah kaedah online di mana kita akan install Piximoon. Okey, Piximoon ni dia akan install di laptop, kemudian kita buka Piximoon ni dan kita akan sambungkan robot tu ke kita punya PC. Okey. Kemudian daripada situ diorang akan reflect lah daripada kamera yang kita dah sambungkan tu, and then daripada situ kita ada tools kat Piximoon ni. Sekejap saya buka saya punya Piximoon. Piximoon ni. Okay. So dia sekejap je guys, saya pergi ambil saya minta Zari ambilkan smart camera je dengan robot. Nanti saya tunjuk macam mana dia boleh detect dan macam mana kita boleh learnkan dia punya signature. Okay. So dengan kaedah ni dia akan menggunakan Piximoon. Kita akan set sampai ke 7 objek lah yang dia boleh record dan kita boleh set lah. Dan sebenarnya macam cikgu tengok S equal to 1 semua ni kita boleh rename balik. Contohnya green ball ke apa dan sebagainya kita boleh rename untuk learning menggunakan smart camera. Yang ketiga adalah combine, di mana dia combine menggunakan Piximoon dan juga dia combine menggunakan long press on the camera itself. So pun boleh juga, tak ada masalah. Selalunya mereka akan menggunakan ni online mode, iaitu kaedah nombor 2. Okay. So ni blok-blok dia banyak lah. Nak explain satu ni akan mengambil masa. So ni adalah blok-blok programming yang mereka gunakan bagi smart camera. Okay, smart camera ni saya dapat dalam robot dah. Nanti saya buka dalam ni ya. Salah kabel ni. Kabel dia. So kalau saya sambungkan saya punya saya punya M-board kepada PC. Saya tekan on. Okey. Piximoon ni saya tekan on kamera. Kabel kena. So ni kamera yang daripada smart camera. Okay. So saya pasang saya punya, besarkan sikit. Boleh nampak smart camera ni. So ni adalah objek-objek yang kita boleh nampak lah. So boleh tengok Zarik depan sana. Okay. So daripada smart camera ni dia ada 7 signature yang kita boleh set, iaitu signature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semudah Zarik minta bola satu. So sekarang ni mudah lah untuk murid-murid nak menggunakan smart camera ni sebab dia semudah macam ni saja. Jadi dia akan implement menggunakan block based programming. Apakah yang diorang proses yang seterusnya yang daripada based on action smart camera yang dia detect ni. Saya tunggu bola sekejap. So kita ada beberapa bola ke depan ni. Kita ada bola oranye ataupun bola warna kuning, dan kita ada bola warna hijau. So menggunakan ni kita sebenarnya boleh setkan. Let's say saya clearkan semua signature supaya dia tak edit apa-apa. Jadi saya mudah je pergi pada program, pergi pada action, set signature 1. Okay, dia akan freezekan ni dan kita boleh pilih objek tu. Kita boleh mark kat sini, kita letak 1. So yellow. Okay, kemudian kita buat lagi action signature 2. So kita pergi ke warna hijau, kita boleh buat sini bola berwarna hijau. Jadi sebenarnya kita boleh rename lah apa ni,
signature ni punya figure ni. Okay. So signature label ni cikgu boleh tukar kat sini. So kalau ada barcode ke apa kan, cikgu boleh tukar lah daripada signature label yang ada di sini. So bola kedua saya tukar warna hijau. Bola hijau. Saya apply. So dia akan detect lah hijau. So nampak tak dia detect bola warna hijau dan juga bola warna kuning. So inilah sangat mudah nak menggunakan smart camera ni, sebab tu murid dia cepat tangkap lah bagi nak menggunakan program menggunakan smart camera ni. So daripada sini ada banyak lagi feature-features yang boleh digunakan. Contoh kita boleh buka lampu. Daripada smart camera ni ada lampu. So, dia ada lampu yang kita boleh on and off untuk nak tengok lah dia sesuai ke tak keadaan-keadaan untuk nak detect objek. Kemudian dia ada line tracking, dia video mode dan sebagainya. Akan cover di masa akan datang lah. Okay. So ni adalah smart camera lah. Smart camera. Alright. So ini adalah satu contoh simple programming untuk object tracking, di mana macam saya jelaskan tadi, kita letakkan smart camera tu, dia sambung ke port mana, dan object tracking yang kita buat ni adalah di mana dia akan detect objek di hadapan kamera. So kalau dia di hadapan kamera, dia akan move forward. That's why kita letak sini, if smart camera detect objek, color yang kita declare sama di signature 1 sehingga 7. So 1 sampai 7 ada kat sini. Upper of the image, maknanya di atas kamera ni. Upper of the image, di bahagian atas maksud dia di hadapan. Jadi dia akan bergerak ke hadapan. So that's why dia kata kalau dia detect upper of the image, so robot akan bergerak ke hadapan. So kalau kita letak dia di sebelah bawah, dia akan move backward lah. Kamera setup di sini ialah dia mesti setup condong ke bawah sedikit supaya dia boleh tengok ke arah lantai lah. So kalau dia detect objek yang berada di sebelah kiri kamera, maka dia akan turn left. Kalau ada objek di sebelah kamera, maka dia akan turn right. Sangat mudah, sangat simple sebenarnya. Tapi memang seronok lah untuk kita nak try buat nanti. So ni yang lebih advance lah, object tracking yang lebih advance, di mana kita nak setkan dia punya sensitivity dia, kita setkan dia punya apa feature-features yang dia nak buat dan sebagainya lah. Okay, ni adalah contoh objek bagi line tracking. Okay, saya akan share je nanti slide-slide ni untuk cikgu boleh refer, boleh rujuk lah untuk masa cikgu nak tengok. Baik. So saya buka perisian M-Block. Okay, ni saya dah buat program satu. Kita abaikan program ni. Okay. So ini perisian M-Block. Okay. So daripada perisian M-Block ni, cikgu boleh tengok di sebelah kiri ni, di stage area ni, cikgu boleh nampak ni. Dia ada add file. Cikgu boleh tekan add kat sini. Dan dia ada banyak device-device yang cikgu boleh support lah. Bagi contoh kalau cikgu ada Raspberry Pi ya, cikgu tak ada masalah, boleh saja tekan OK. Maka dia akan tambah Raspberry Pi punya block programming, tetapi sangat limited lah untuk program seperti ini. Kalau cikgu ada Arduino pun sama juga. Microbit ya, Microbit sebagai contoh pun support juga Microbit. So dia ada feature-features yang basic lah, yang mana dia boleh buat program-program Microbit. So dekat sini dia ada beberapa blok yang boleh digunakan bagi membuat percaraan. Jadi saya akan menggunakan contoh satu, iaitu M-Board, di mana M-Board menggunakan papan M-Core lah. Saya delete ni, so di sini. So ni adalah contoh program yang saya telah buat, sangat simple, iaitu program menggunakan tadi. Saya tunjukkan depan kamera projek ni. Stop sharing. Saya nak stop sharing ni. Okay. So ini adalah salah satu kaedah yang mana kita menggunakan PBL lah, Project Based Learning. So daripada objek ni, this is a simple project yang kita buat. Bila saya tekan on, so anything yang in front of this ultrasonic sensor, so dia akan detect objek. Kalau dia detect objek, dia akan tukar dekat LED matrix, dan juga dia akan naikkan kita panggil sebagai
Asyik blur je nama dia ni. Palang. Dia akan naik palang lah. So kalau dia letak kat depan, palang akan naik, akan turun. Dia simple dan menarik lah untuk dibuat as a starting bagi projek bagi projek murid di sekolah. Ya, kita ada soalan ni. Mboard ada display tak? Ya, maksudnya macam mana tu cikgu ya? Oh, di atas mboard tu dia ada display ni ke? Macam LED matrix. Okey, kalau basic mboard buat masa ni tak ada, tapi dalam kit yang digunakan dalam pertandingan dia ada include sekali. Memang dia include sekali as a whole kit lah. So dia ada yang saya tunjuk tadi, dia panggil sebagai LED matrix. Anything yang nak buat display kat sini dia akan keluarkan lah kat sini. So pada situ kita any action yang kita buat, so dia akan buat lah. So kita tengok pada dia punya programming dia. Okey. Ini dia. Okey, so programming ni sangat mudah dan simple. Dan cikgu boleh olah sebenarnya programming ni daripada ultrasonic, mungkin cikgu boleh olah menggunakan button di atas papan dan sebagainya. So sebagai contoh, dalam kit ini saya buat robot dia detect objek Sebagai contoh, saya gunakan wait until, di mana selagi mana dia tak detect any object less than 15 cm, maka servo dia akan wait until ni maksud dia akan tunggu sehingga ultrasonic ni dia detect less than 15 cm. Okay, kalau dia detect less than 15 cm baru dia akan buat write di atas LED matrix yang saya tunjukkan tadi, dan dia akan menggerakkan servo tu ke atas, palang akan dibuka ke atas. So kalau kedua lah dia tak ada detect apa-apa, dia within 50 cm tak ada apa-apa, so dia tak akan buat apa-apa, dia hanya keluarkan X saja. So semudah seperti itulah. Sebagai contoh, kalau cikgu mungkin nak buat satu projek ataupun projek yang menarik, contohnya ada satu ruang parking, di mana parking tu hanya boleh kita limitkan 10 buah kereta. So cikgu sebenarnya bolehlah menggunakan beberapa kondisi. Di sini sebagai contoh saya akan guna repeat. Dia akan repeat sehingga satu variable yang kita buat, satu variable kita counting dah, count car. So variable ni dia akan detect kereta yang masuk dan dia akan masukkan value ke dalam tu. Sebagai contoh, saya akan letak kat depan ni. Mula-mula kita akan setkan dulu variable tu kepada kosong. Okey. Saya akan buangkan ni, saya akan menggunakan repeat. Okey. So repeat. So daripada sini saya boleh menggunakan repeat sehingga kereta tu sampai 10, di mana repeat if variable less than, ni saya buat keluar lah sebab saya nak dia buka untuk kereta masuk. So dia akan repeat benda ni selagi mana value count ni less than 10. Jadi saya pergi kepada operator. So ini bagi operator yang cikgu boleh gunakan. So dia akan repeat sehingga equal to 10 pun boleh juga, tak ada masalah. So cikgu letak sini 10. So dia akan repeatkan proses ni sehingga count car ni yang kita kira kereta tadi masuk tu equal to 10. So bila dah cukup 10, dia tak akan repeat dah, dia tak akan buka dah, dan kita boleh terus masukkan blok yang bawah ni, iaitu kita letak di bawah ni di luar daripada blok repeat tadi. Jadi cikgu dah create another project yang similar tapi menggunakan variable, di mana projek ini dia akan detect kereta yang masuk ke ruang parking sehingga maksimum 10. Lebih daripada 10 dia tak akan buka dah dia punya pagar. Of course kat sini ada kaedah-kaedah penyelesaian yang berbeza lah mengikut orang. As long as in the end of the day program tu berjaya dijalankan ataupun dihasilkan lah. So mungkin kalau contoh cik kata okey lah, kami tak ada ultrasonic, macam mana ya nak control count ni. Sebenarnya boleh juga kaedah lain kalau cikgu nak menggunakan variable yang mana cikgu letak onboard ni press condition dekat situ. Sebagai contoh action ni sensing ni, when onboard button is pressed, cikgu boleh replace instead of menggunakan ultrasonic yang ni tak perlu pun tak apa. Sebagai contoh buang yang ni, so saya kena kecilkan ni. Boleh nampak.
Alihkan ke tepi, buang je kalau tak nak guna. Okay. So sebagai contoh, cikgu nak menggunakan kaedah onboard button ni adalah button butang yang berada di atas papan lah. So kita boleh create yang variable count tadi tu. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat if, okay, if sekiranya onboard button is pressed, maka kita akan tukarkan value count ni by 1. Okay, so kita akan masukkan bawah ni, repeat count car sampai dia equal to 10 lah. Okay, so masukkanlah function kat dalam ni sebagai contoh. So apabila dia dah tukar by 1 sampai 10, dia akan keluar daripada loop ni, dia akan berhenti lah. So tu adalah contoh program-program yang simple lah yang cikgu boleh buat. Sebenarnya semua ni amat mudah untuk difahami apabila murid dah hands on. So yang paling penting adalah apabila kita nak sambung ke robot, dia akan menggunakan blok ni, dipanggil sebagai mcore startup. Ini adalah untuk upload mode. Kalau cikgu as a starting tak nak murid upload ke dalam robot, cikgu tukarkan bawah ni kepada live mode. So bila kepada live mode, kita akan nampak when the flag button is click, dia akan buat state action lah. Sebagai contoh, kalau kita nak ada sprite kat sini so kita buat when flag button is ni, okay, kita akan menggerakkan sprite tu. Sprite ni sprite panda, say hello for 2 second. So dia akan keluar hello kat tepi tu. So sangat mudah lah dan simple untuk difahami. So saya akan tunjukkan bagaimanakah cara cikgu nak menambah komponen-komponen lain, iaitu komponen seperti RGB dan following sebagainya. Jadi di dalam M-block ni, dia ada beberapa banyak lah yang cikgu boleh tengok untuk operator, control, variable dan sebagainya. Jadi di manakah bagaimanakah cara untuk cikgu nak add ataupun nak menambah extension sensor yang lain? Klik pada bahagian bawah ni, ada dipanggil sebagai extension. So apabila cikgu melihat extension ni, ada banyaklah beberapa extension yang cikgu boleh guna. Sebagai contoh, cikgu nak menggunakan color sensor ataupun RGB dan fluence sensor, cikgu tekan saja add dan secara automatik dia akan ada di sini. So kenapa dia grey out? Sebab dia dalam live. Live ni hanya bila di connect saja. So connect pada upload. So barulah kita boleh upload. So daripada sini, sebagai contoh, bagaimanakah macam saya tunjukkan tadi untuk kita nak initialize lamp RGB dan fluence sensor. So when M-board di start up, pertama sekali ialah kita perlu initialize dia dekat port mana. Sebab kalau kita tak bagi tahu dia kat port mana, jadi dia tak dapat detect lah sensor tu. So contohnya kalau dalam M-core dia ada 4 port. So dia akan detect daripada port mana 1, 2, 3, 4. So contoh kalau cikgu letakkan port 1, letaklah di port 1. Okay. Kemudian cikgu boleh setkan sensitivity kat sini. Sensitivity dia. Okay. Dan kemudian barulah cikgu boleh menggunakan blok-blok lain lah untuk nak mengesan mengesan ni contoh if RGB line dia, okay, ni yang cikgu boleh buat. Contoh macam case tadi yang saya kata kalau di detect intersection if dalam looping forever, so if RGB line following detect 0000 bermaksud dia berada di atas intersection. Jadi apa yang cikgu boleh buat, sama ada cikgu boleh nak turn left ke, turn right ke, nak stop moving ke, tak ada masalah. So letaklah di sini. So dalam konsep line following ni, yang paling mudah dan basic lah yang kita tengok selalunya bila kita nak gunakan sensing sensor ni, cikgu boleh right click, duplicate. So kita boleh tukar value dia lah kat sini. So, sebagai contoh kalau dia berada di atas jalan, value dia adalah 1001. So dia akan jadi 1001. So kalau daripada sini kita boleh buat menggunakan if else. So if line RGB line following detect 1001 bermaksud dia berada di tengah garisan. Jadi action yang boleh dibuat yang paling mudah adalah move forward.
Okey. Kemudian kita boleh sambungkan lagi, kita boleh masukkan lagi, duplicate lagi. So if line, contohnya kalau value di sebelah kiri, kalau dia corner ke sebelah kiri, iaitu 1101, okey, di mana dia pergi ke robot tu, dia pergi ke sebelah kiri. So dia nak masuk ke line semula, dia mesti corner ke sebelah kanan. So macam itulah. So dan kita boleh repeat lah proses-proses ini sehingga lengkap. Kalau dia 1011, robot 1011, robot tu berada, dia sedang keluar daripada line ke sebelah kanan, so dia akan turn left. Dan banyak lagi lah yang cikgu boleh gunakan untuk nak buat contoh simple line following program di sini. So ni adalah contoh bagi menggunakan RGB line follower. Okay. Kemudian saya tunjukkan sensor lain, iaitu sensor seperti ultrasonic, which is sangat familiar lah sebab semua orang dah biasa guna ultrasonic. So ultrasonic ada kat sini, ultrasonic sensor distance. So, sangat mudah saja. So selalunya kita akan menggunakan dengan operator lah. So kita akan decide value dia berapa dan sebagainya lah. So kita sebagai contoh less ataupun bigger than. So kita akan buat satu simple program menggunakan forever. Okay. So kita letakkan di sini forever. Okay. Dan kita akan letakkan satu condition di mana if ataupun else. So senang je. If ultrasonic sensor dekat port nombor berapa, okay, is greater than certain value lah. Sebagai contoh, kalau dia tak detect apa-apa within 20 cm sebagai contoh. So any action kat sini mengikut pada projek yang dibuat lah. Kalau contoh dia nak mengeluarkan bunyi, dia nak mengeluarkan pada LED matrix so semua boleh digunakan di sini. Contoh kita ada LED matrix tadi, kita boleh gunakan di sini. So if ultrasonic sensor di port nombor berapa, dia tak ada detect apa-apa within 20 cm, which means dia greater than, the value is greater than 20 cm, so dia keluarkan kat sini lah. So cikgu boleh tukar lah anything that you want to indicator kat sini. So kat bawah else, okay, so else kita boleh keluarkan nilai. So ni antara yang simple dan mudah lah untuk as a starting. Kalau kita nak tengok mula-mula kita nak memahami konsep menggunakan ultrasonic sensor. So dia sangat mudah. And then kita ada smart camera. So smart camera, cikgu klik pada extension. So dah ada banyak lah extension kat sini. Cari satu extension yang dipanggil sebagai smart camera. So dari smart camera ni banyak. So daripada sini lah kita boleh menggunakan blok mana yang kita nak guna. Contoh kita nak detect color. So kita akan gunakan ni lah, smart camera kat port berapa yang saya beritahu tadi. Dia akan tukar kepada color block detection dahulu. Okay. Barulah kita menggunakan control forever. Dan kita akan menggunakan control if ataupun if else lah, bergantung kepada keadaan. So menggunakan blok tadi ni, okay, so dia kata if kita ambil ini, if smart camera kat port ni detect color block 1 sehingga 7, seperti yang saya beritahu tadi, dah ada 7 signature. Let's say kita dah setkan blok 1 adalah bola berwarna kuning. So kalau dia detect bola berwarna kuning, any kind of action that you want to do, you can just simply assign the task yang hendak dimasukkan di sini. Just make sure that your port is correct. Port yang dimasukkan ni adalah port yang betul lah. Kalau port 1 dah digunakan untuk smart camera, definitely LED panel tidak boleh menggunakan port 1. So dia akan sama ke port lain. So dan kita boleh repeat lah the same. Kita duplicate je. So if color detect nombor 2, so dia boleh keluarkan indicator kat sini lah. Kalau macam contoh cikgu tak nak menggunakan mata ni, nak menggunakan perkataan, ambil saja kat sini, tulislah kat sini perkataan dia.
So sebagai contoh, color block 1 adalah color warna hijau. So dia akan keluarkan perkataan hijau di panel tersebut. Color block 2 adalah color warna kuning. So dia akan mengeluarkan perkataan color block kuning. So dia forever lah. Selagi mana robot tu ada bateri, dia akan detect objek di hadapan dia. Kalau objek tu based on signature yang telah kita tetapkan tadi di sini, maka mereka boleh detect lah objek-objek yang telah kita setkan sebentar tadi. Baik. So ini adalah penggunaan smart camera. RGB dah, smart camera dah, servo pack. Servo pack mudah dan simple. Satu saja blok dia kat sini. So kita boleh offsetkan dia punya position servo untuk nak rotate. So macam biasa, port 1, 2, 3 dan 4. Servo pack ni dia ada satu dipanggil sebagai extension untuk nak sambung pada servo. Dia ada 2 slot, sama ada slot 1 dan slot 2. Contoh dia tak sini. Kalau kita tengok contoh di sini. Okay, stop sharing. So kalau tengok contoh di sini, okay, ini M-Core, dia nampak So ini papan M-Core. Papan M-Core ni akan bersambung kepada satu dipanggil sebagai RJ25 adapter. Susah sikit nak nampak sini. So yang tengah ni. So ni RJ25 adapter. Daripada RJ25 adapter ni mereka akan bersambung kepada servo. Bawah ni servo. So ni servo. So RJ25 adapter ni dia ada 2 slot, iaitu slot 1 dan slot 2. So dia sangat mudah untuk difahami. Just tengok saja slot mana yang kabel ni disambungkan dan kita boleh kita boleh tengok kat situ. Okay. So smart camera ni memang seronok lah untuk nak digunakan function-function ni, sebabnya banyak tim-tim di luar negara khususnya mereka banyak menggunakan smart camera ni. Saya sambung balik screen. Okay. So itu adalah penggunaan bagi servo lah. So sama agak konsep dia di sini. Okay. Sebagai contoh kita nak buat satu function. Kita buang dia ni. Okay, kita ambil satu keadaan if. So first kali kita akan initializekan servo punya position. So kita akan set dulu lah servo position at berapa, 0 degree ke, 90 degree ke, apa ke dan sebagainya. So daripada sini kita boleh menambah penggunaan sensor lain, iaitu kita tengoklah sebagai contoh murid menggunakan ultrasonic sensor. So kita ambil ultrasonic sensor, kita menggunakan blok yang kita belajar tadi tu, iaitu if. So if ultrasonic sensor is less than ultrasonic sensor value distance is less than 15 cm, dan kita boleh menggunakan servo ni kat bawah ni, tukarlah position dia kepada 90 darjah. So semudah itu saja, murid dah boleh mengaplikasikan dua sensor dalam satu masa yang sama. Kalau sensor lain lah, so maknanya banyak-banyak sensor ni mereka boleh membuatkan aplikasi ni saling berhubung kait lah, dan sangat menarik lah untuk mereka boleh explore lebih lanjut program-program seperti ini. So kat dalam ni dia ada banyak lagi beberapa color sensor, Bluetooth controller, micro platform ni ada banyak lagi extension yang mereka boleh gunalah kat sini. LED panel, show text dan sebagainya. Okay, cikgu boleh explore. Kalau cikgu tidak menggunakan M-Core ataupun M-Board, sebagai contoh cikgu nak menyertai pertandingan Max Park, iaitu membuat inovasi, tidak ada peralatan seperti ini, tak ada masalah. Kalau di sekolah ada Arduino, semudah klik add. Okay, klik pada Arduino Uno. Kalau ada di sekolah Arduino Uno, dia okey. So secara automatik dia mereka dah ada kat sini read pin, mereka dah ada play pin, set servo kat pin berapa, angle dia berapa. So klik pada extension. Kat sini cikgu boleh cari extension lain lah, ataupun library yang nak digunakan untuk Arduino punya project di sini. So dia ada dua cara. Satu, murid boleh menggunakan block based programming, just drag and drop saja. Okay, tambah sekian write hello whatever kat sini. So mereka menggunakan block based programming. At the same time mereka sebenarnya boleh klik pada di hujung ni, iaitu simbol macam ni. Dia klik,
So dia akan detect the block dan dia akan convertkan block ni, dia akan bukan convert lah, dia akan tunjukkan programming asal dalam C. So dia akan jadi pembelajaran yang dynamic lah untuk murid-murid, di mana mereka belajar menggunakan block based programming, at the same time mereka boleh cross reference kepada syntax yang berada di sebelah kanan ini. Sekiranya murid-murid macam, cikgu saya tak biasa lah nak gunakan block based programming ni, saya nak guna hard code boleh, nak guna syntax boleh, tak ada masalah. Klik pada atas ni, ada dua option, block dan Arduino C. So apabila klik pada Arduino C, murid akan dibawa kepada satu paparan skrin yang kosong di mana mereka boleh type lah kat sini. Include Arduino apa semua dah ada dah, yang basic library apa semua. So type saja, dia akan automatic akan keluar macam option yang tengok kat atas tadi tu. So tak perlulah mereka nak naik satu-satu. Type dia include INC, keluar ni include Arduino, so dah keluar terus kat sini. So, mereka bolehlah type dan sebagainya projek-projek lain. So ini adalah option-option yang mereka boleh menggunakan, sama ada menggunakan C ataupun block programming. Sama juga kalau ada microbit pun sama, tambah saja microbit. Okey, daripada microbit ni anda boleh tengok di sini ada blok dia, gunakan blok-blok dia. Microbit start, repeat ke, forever ke, nyalakan lampu di atas ni. So mereka boleh tengok program dia di sini. So memang sangat mudah lah. So kalau dalam sini microbit dia convertkan kepada Python. So boleh juga nak type dalam Python pun boleh, tak ada masalah. So banyak lagi lah perkerasan-perkerasan yang lain, cuma saya difahamkan mungkin perkerasan-perkerasan lain dia tidak se-extension ataupun sebanyak yang produk-produk MacBlock sendiri lah. Contoh kalau Lego, sebab selalunya yang ni semua ni mereka boleh, developer boleh tambah lah untuk nak upgrade sebagainya. So kalau macam Cytron menggunakan Maker Uno, so just klik saja tambah. Kalau dia ada tambah button ni, maksud dia kena download online. So klik saja tambah. So adalah kat sini. Memang sangat mudah untuk dipelajari oleh murid-murid menggunakan penulisan M-Block. Okay. Saya tengok lagi apa yang kita tak cover lagi. So ini adalah slide kita dalam bahasa Melayu. Nanti saya akan kongsikan kepada Tuan Zaki untuk boleh dikongsikan kepada guru-guru di sekitar Melaka bagi pembelajaran secara lebih terperinci lah kepada murid-murid. Kita ada explain kat sini blok ni nak guna untuk apa dan sebagainya. Okay. Stop moving, basic line following, cara nak buat line, ni konsep dia tadi, line left and right dan sebagainya. So contoh yang boleh digunakan lah. So setakat ni itu saja daripada saya. Saya ada menjelaskan sedikit lah berkenaan dengan sensor. Cuma di sini at the same time saya nak introduce lagi satu robot M-Bot, iaitu version 2 yang lagi advance. Saya nak stop screen. Stop presenting. Okay, yang di depan saya sekarang ini saya ada sebiji robot M-Bot yang baru yang belum lagi masuk ke market Malaysia. Dia panggil sebagai M-Bot version 2 yang mana dia dah integrate dengan CyberPi. Dia boleh detect terus, boleh buat terus IoT dan AI di sini. So, kalau saya on kan robot ni, so dia dah ada lampu dekat ultrasonic, nampak lagi cantik lah. Dan di atas dia ada screen menggunakan CyberPi, di mana kita boleh select program. Bagi contoh, kalau salah satu program yang telah disetkan di dalam ini, iaitu program 2, iaitu dia akan detect suara. So bila saya bercakap, dia akan naik. So memang canggih lah. So hopefully ini sangat menarik lah untuk digunakan juga dalam projek-projek seperti IoT dan AI. So ni yang baru punya, saya tunjuk sikit lah sebagai demonstrasi nanti. Mungkin bila kita ada peluang nanti, kita akan tengok secara kita boleh pegang robot ni, macam mana dia punya features dan sebagainya. Okay. So itu saja daripada saya. Saya minta maaf mungkin agak sukar sikit lah untuk nak difahami, sebabnya kita buat secara dalam talian, jadi tak nampak nak hands on robot kan. So in the future insyaAllah kalau ada rezeki kita akan buat lah.
robot tu. Berapa hantarannya tuan? Pelik soalan. Berapa hantaran untuk harga robot ke macam mana tu? Harga robot ke ataupun hantaran nak nak masuk Minang? Robot ni belum lagi masuk di Malaysia. So anggaran saya rasa tak silap saya dalam 500 ke 600 jugalah. Tapi sangat menarik lah sebab dia dah ada AI punya features dan juga IoT. Jadi sangat menarik untuk digunakan dalam pelbagai projek lah. Dan tak perlu risau, bateri semua dah ada dah dekat dalam robot ni. So just sambung ke kabel dan cas dan sebagainya lah. Okay. So macam komponen-komponen lain, saya bawa banyak komponen sebenarnya ni. Saya nak tunjuk contoh projek-projek. So contoh ni adalah projek menggunakan Arduino. Projek simple je sebenarnya ya. Projek menggunakan Arduino di mana kita ada temperature dan humidity sensor, kita ada servo, kita ada panel ya. So panel. So ini projek yang saya develop beberapa tahun lepas, mana projek ni dia lebih kepada agriculture punya projek. Saya ambil bateri dia. Kadang-kadang bila kita develop projek ni, tak semestinya projek tu perlu ke satu tahap yang sangat advance. Dia paling penting adalah fungsi projek tu sendiri. Sebab ada yang orang develop projek tu nampak complicated, nampak canggih dan sebagainya. Tapi featuresnya tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jadi contohnya adalah, ni adalah satu contoh projek biasa. Okay. So projek yang saya buat ni menggunakan Arduino. So dia sangat mudah. Saya rasa cikgu-cikgu yang dah berpengalaman pun senang lah nak buat projek-projek seperti ini, di mana dia akan detect humidity dan sensor. Saya ada di sini sensor yang dipanggil sebagai moisture sensor. So macam contoh kita pegang kat sini, dia akan keluarkan dekat skrin ni, tak nampak sebab dia ada backlight. Kalau tak dia ada keluar kat sini, saya dah setkan dia tulis humidity berapa persen, heat index berapa persen, temperature pun dia akan detect berapa darjah Celsius kat sini. So ni antara projek yang sangat mudah dan juga menarik untuk diperkenalkan kepada murid-murid. Sebab yang pertama sekali adalah kita nak dedahkan kepada murid-murid dan juga kepada cikgu pelbagai elemen-elemen projek yang boleh menjadikan sebagai inspirasi. Sometimes kita tak perlu nak memikir ke arah nak develop something new. Kita boleh ambil yang sedia ada, kita boleh improvise lah, macam tadi yang menggunakan kaedah UMC, iaitu use, modify and juga C tadi apa? Tak ingat dah. UMC lah yang kaedah tadi tu. So kalau ada inspirasi di luar sana, ada projek-projek yang dah ada, ambil projek tu, improvise projek tu, gunakan semula projek tu dan tambah baik projek tersebut. So ni adalah salah satu step dan cara untuk kita belajar untuk menambah baik, untuk upgrade kita punya innovative thinking kita lah dalam untuk develop projek-projek semua. Yang smart camera tu, ni kotak dia. So ni kotak dia, dalam dia dah siap-siap dengan beberapa bola. Dia ada bola-bola yang boleh digunakan sebagai projek, sebagai testing, dan dia ada barcode juga dalam ni yang boleh digunakan untuk nak setkan kod-kod tersebut. Okay, saya nampak soalan tadi. Okay, mana soalan dia? Untuk sekolah yang tak pernah join, ada bagi robot ke atau sekolah peduli sendiri? Baik, seperti saya maklumkan semalam, mengikut kategori lah. Kalau cikgu berminat untuk kategori macam kategori inovasi, Max Park, tak semestinya cikgu perlu beli robot-robot yang kita ada ni. Kalau di sekolah dah ada beberapa kit-kit robot, iaitu Arduino ke ataupun Microbit ke, cikgu boleh guna, tak ada masalah. Untuk nak bagi robot ke sekolah ni, sebenarnya kita ada satu program yang kita lancarkan pada awal tahun hari itu bersama dengan pengarah BSKK. Kita melancarkan satu program ini sebagai program STEM-X, di mana kita memilih sekolah-sekolah yang berada di luar bandar. Kita actually sponsor sekolah tersebut dengan kit-kit robot. Setakat ni kita baru memilih dalam 100 buah sekolah.
InsyaAllah doakanlah in the future sekiranya program ini berjalan dengan baik dan lancar, kita akan besarkan lagi, kita akan tambahkan lagi jumlah-jumlah sekolah yang kita akan support dengan pemberian kit-kit robot ya, dengan aktiviti-aktiviti dan juga seminar-seminar yang kita berikan secara percuma insya-Allah. Okey. Sekolah yang pertama kali macam mana ya? Okey, sekolah yang tidak pernah join. Untuk sekolah menengah atau sekolah rendah, kalau yang tak pernah join tak ada masalah sebenarnya, sebabnya program Scratch ni pun telah dipelajari di sekolah, jadi mudahlah untuk murid pun nak programkan dia, as long as ada basic component lah. Kalau macam di sekolah rendah mereka ada menggunakan microbit pun boleh guna microbit, tak ada masalah. Kalau di sekolah rendah saya difahamkan dalam subjek RBT ada microbit, jadi cikgu boleh guna microbit juga untuk nak join pertandingan yang kategori MAX Spark, iaitu pertandingan inovasi berdasarkan tema yang diberikan. Kalau untuk sekolah menengah, untuk subjek seperti RBT tingkatan 3 ada belajar Arduino pun boleh juga menggunakan kit Arduino di sekolah. So kita amat menggalakkanlah untuk cikgu-cikgu nak menyertai. Kalau ada Lego pun tak ada masalah, boleh guna Lego, join yang kategori MAX Challenge. Okay, boleh terang macam mana MAX Starter? Okay, macam ni MAX Starter. MAX Starter ni yang online yang semalam kita jelaskan. Dia kita ada beberapa set soalan, saya buka sekejap, saya sharekan. Okay, share screen. So saya buka ni. So untuk online Max Starter, dia berbezalah dengan Max Starter yang dijalankan secara bersemuka. Kalau bersemuka nanti saya akan sharekan video dia, tapi saya percaya within this year memang kita tak buatlah program Max Starter secara bersemuka. So Max Starter yang secara online, kita akan bagi task. So dekat sini, bila cikgu klik muat turun task ni, kita akan bagi beberapa soalan menggunakan MBOT. So ada basic MBOT lah. Yang requirement untuk Max Starter ni perlu ada basic MBOT kerana program Max Starter bersemuka inilah core dia. Okay, di sini kita akan berikan soalan. Okay, sebagai contoh soalan pertama ni kita ada sediakan video sekali. So soalan pertama di mana kita ada bagi hint block yang cikgu boleh guna. Kita nak murid berjaya menghasilkan robot MBOT, dia bergerak secara autonomous, secara automatik, dia detect the distance dan dia akan buat reverse parking dan dia akan keluar semula. So sebagai contoh, ni video dia yang kita buat. Okay, besarkan sikit. So ni robot MBOT ni, so dia berjalan, ada ruang parking, dia detect menggunakan ultrasonic. Okay, dia reverse parking dan dia berhenti dalam ni. Dan dia tunggu beberapa saat, dia setkan balik, dia keluar daripada situ. So sangat simple lah, sangat mudah yang online punya online punya ni. Task kedua, ada gambar arena, ada gambar playing field, tapi sebenarnya cikgu tidak perlu menggunakan playing field ini kerana cikgu boleh set sendiri berdasarkan keperluan yang telah kita maklumkan di sinilah, yang mana berapa jarak ada dan sebagainya. So, kalau contoh nombor 2 ni, selalunya kebanyakannya lah mereka banyak menggunakan ultrasonic. So line ni cikgu boleh buat sendiri sebenarnya. Kalau di sekolah, di rumah ada tape ke apa ke, you can modify the tape semua dan boleh buat line. Kita dah bagi ni, so dia akan detect. So case kedua, simple saja, robot akan menjadi line, dia akan detect objek di sebelah kiri. Objek ni adalah objek yang random, mungkin 3, mungkin 2, mungkin 1. So dia akan detect ada berapa banyak objek kat sini. So dia kata 1, 2, 3. So ada 3 objek. So ada 3 objek lah kat situ. So ni untuk nombor 2. Ada hint-hint blok-blok programming yang digunakan di sini. Semua menggunakan basic. Secara teorinya sebenarnya, tanpa ada robot sekalipun, murid kalau dia memahami kaedah mengatur cara menggunakan blok-blok ni, sebenarnya mereka boleh buat program-program tersebut. Okay, yang ketiga, mereka akan detect yang tadi saya explain mengenai dengan intersection, iaitu menggunakan RGB. So intersection ni tak semestinya dia ada selekoh. Mungkin kalau di sekolah mungkin boleh set yang straight pun tak ada masalah, as long as dia ada detect 3 intersection. Intersection 1,
intersection 2 dan intersection 3, di mana apa yang berlaku di sini ialah mereka akan menggunakan variable untuk simpan detect intersection. So bila dia berjalan, dia detect first intersection, dia akan simpan variable first intersection, satulah value dia. So dia akan detect jalan, dia akan detect intersection kedua, variable akan bertukar menjadi 2. So daripada 2 variable itulah baru kita akan guna if variable equal to 2, then corner ke sebelah kanan, and then until dia detect ke intersection ketiga, di mana dia akan mengubah variable daripada 2 kepada 3, dan if variable equal to 3, dia akan berhenti. So senang saja soalan dia. Soalan ni ialah jumpa simpang yang kedua kena corner sebelah kanan, jumpa simpang yang ketiga kena berhenti. So setup line tak kisah nak straight ke tak nak straight ke apa ke. Yang ni kita ambil contoh daripada playing field lah, sebab ni playing field yang digunakan untuk program semuka. So ni contoh dia. So intersection pertama satu, kedua, okay, dia corner kanan, dan dia akan sampai ke yang ketiga, dia berhenti. So sangat mudah lah untuk cikgu boleh murid-murid boleh ni. Kat sini pun kita dah sediakan rubrik pemakahan untuk boleh nak skor. Dia boleh semak lah. Yang pertama sekali, mbot tidak lari daripada line, ya. So rubrik inilah kita akan gunakan untuk menilai program anda, dan kita akan adakah program anda memenuhi rubrik pemakahan yang telah kita gariskan di sini, di mana dia ada markah in total 100 markah bagi semua ni, tambah dengan flowchart yang dihantar, dan tambah dengan sudut kod yang dihantar. So kita ada soalan bonus bawah ni. Soalan bonus ni tidak ada menggunakan mbot. Ia ni hanya menggunakan mblock saja. Kita bagi untuk murid buat satu simulation ringkas menggunakan perisian Scratch, yang mana nanti Cik Zari akan tunjuk simple program untuk membuatkan games dan sebagainya. So mereka boleh gunakan kaedah ni. Soalan nombor 3 kat sini. Alright. Okay, baik. Sekian saja daripada saya penjelasan menggunakan perisian M-Block dan juga robot-robot yang ada. Saya akan serahkan kepada Cik Zari lah untuk nak proceed kepada pembentangan bagi cara nak program simple games menggunakan Scratch, supaya pemahaman kita lagi better lah untuk nak memanipulasi blok-blok yang ada dalam M-Block. Sekian saja, terima kasih kerana mendengar. Ada sebarang soalan boleh hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hello? Ada. Okey, ada. Dah dengar ke? Boleh dengar Right. Dengar. Alright. Okey, saya akan teruskan sesi kedua ni, sesi terakhir kita. Mungkin cepat sedikit kot. Kita akan buat sedikit aktiviti sekali. Saya mohon untuk cikgu-cikgu buka perisian M-Block 5. So kita boleh buat sama-sama. So, saya akan bagi masa sedikit untuk cikgu-cikgu buka perisian M-Block 5 di komputer masing-masing. Dah buka ke cikgu-cikgu sekalian? Kalau dah buka, saya nak teruskan dengan aktiviti kita. Okey, dah buka. Alright, kita teruskan dengan saya akan repeat yang semalam punya soalan iaitu pseudocode dan juga kita punya flowchart. Saya daripada sini kita cuba untuk transfer dia jadi satu sistem menggunakan M.5 ni.
So dekat sini soalan dia penambahan antara dua nombor yang diisi oleh pengguna. So dekat sini dia dah tunjuk iaitu dia punya flowchart dia. Kita ada mula dan ada kotak untuk input, masukkan nombor kita, and ada proses kat situ, ada operasi penambahan dan juga kita nak paparkan jumlah. So macam mana kita nak buat? Okay. First sekali cikgu boleh tekan sprite ni sebab tadi Encik Saif dah terangkan penggunaan device. So device tu lebih kepada kita punya hardware lah. So bila kita dah coding dekat kita punya M-Block file ni, then kita boleh transfer lah menggunakan device punya button ni. So ada kat sini upload dengan live lah. So sekarang kita akan menggunakan sprite kita sebab kita nak gunakan di dalam M-Block file ni sahaja. So kita tekan sprite ni. Mungkin ada yang berbeza dia punya gambar ni saya dah tukar, gambar burung. So cikgu-cikgu boleh bermain kat situ, kita boleh pilih banyak kat sini sprite library dia. So pilih mana yang cikgu nak suka. Dan juga background dia pun boleh. Ada boleh tekan gambar button plus ni. So ada pelbagai kita punya background lah untuk dipilih. Alright. First step. Okay, kita nak mula dia. First mesti ada block when ada bendera ni. Bila bendera ni ditekan ataupun when green flag ni klik. Kat mana nak cari ni? So kita pergi dekat event. Yang paling atas sekali. Okay. Balikkan semua. Balikkan cikgu? Ada masalah ke? Saya boleh teruskan ke? Alright. So seterusnya kita nak masukkan nombor. So macam mana kita nak masukkan nombor? So dalam perisian M-Block ni kita perlu create atau buat satu bekas iaitu variable. Variable ni merujuk kepada bekas yang kita nak simpan sesuatu. Itu maksud variable. So kita pergi dekat variable ni, kita klik, kita tekan make a variable. So kita create nama dia. So nombor 1, tulis, tekan OK, dan juga nombor 2 lah. So sebab kita ada 2 nombor untuk disimpan. Right. Bila dah tekan, bila kita dah buat ni, dan juga saya lupa, jumlah. So kita nak paparkan jumlah di antara 2 nombor. Okay. Boleh ke dekat ni? And then kita pergi balik. Okay. Kat sini dia seperti meminta user untuk masukkan nombor. So bila dia minta tu, kita pergi kepada sensing kat sini. Dekat sini ada ask. Block ask itu meminta. So kita boleh klik sini. Masukkan nombor 1. Okay, boleh And then bila ada ask ni, ini adalah jawapan dia. Dia akan simpan di dalam ruangan ini. So macam mana kita nak simpan ruangan ni di dalam nombor ni? So kita pergi balik ke variable tu. Kita ambil block set ni. Kita tukarkan yang ada button ni ke nombor 1 dan kita masukkan answer di situ. Okay. Untuk pengetahuan, block ask ni dia cuma ambil nilai yang terakhir kita masukkan. So bila kita dah masukkan, kita masukkan dia dalam satu bekas. So dia akan tersimpan di dalam satu bekas tu. So bekas yang kita dah buat tu adalah bekas nombor 1. And then kita copy dia sebab ada 2 nombor kan. Tukar dia untuk nombor kedua. Right. And then dekat bawah ni kita tukar bekas dia pula. Macam tu. Setakat ni okey ke? Ada yang terlepas ke cikgu? Ke nak saya repeat balik? Alright, saya akan teruskan.
Okay, kita dah minta user pengguna untuk masukkan nombor untuk kita punya input, and then seterusnya, step seterusnya itu ada itu proses kita kat sini itu proses ada operasi penambahan. So dekat sini kita ambil kita punya jumlah tu, kita ambil balik kita punya variable tu, set tu, then kita ambil bekas jumlah, kita pergi kepada operators, kita ambil operators penambahan dekat sini. Okay, berikut so inilah operasi kita. Kita pergi ke variable, kita ambil bulat ni. So ini kita punya bekas tu, nombor 1 dengan nombor 2. Oops, sorry. Right. Then okay. Ini adalah operasi kita. Dan langkah seterusnya iaitu paparkan jumlah. So macam nak paparkan jumlah, kita pergi dekat loops. Dan ambil block say hello for 2 second ataupun say hello, mana-mana pun boleh. Kita ambil yang atas ni. Kita pergi balik dekat variable dan ambil jumlah. Kita ambil letak kat sini Okay. So bila kita tekan, kita try. So dekat situ dia minta kita untuk masukkan nombor 1. Kita masukkan nombor betul Okay. And then dia minta masukkan nombor 2 pula. Dan jadi ni satu simple system untuk kita boleh buat menggunakan aplikasi mBlock 5. Setakat ni cikgu boleh ikut ke? Saya terlalu laju ke? Boleh setakat ni paling faham penggunaan variable dan juga blok-blok yang kita boleh gunakan kat sini. So kalau dah boleh faham, mungkin kita boleh buat satu lagi aktiviti. Saya teruskan ya. Okey, teruskan. Alright. So, untuk satu lagi aktiviti. Kita ambil inilah. Pengiraan harga buah oren di pasar raya. Mengikut bilangan buah. So dekat sini dia ada state kat sini, satu biji RM1.50. So dekat sini kita dah boleh simpan satu variable dengan berjumlah RM1.50. Okey, kita padam yang ni balik. Kita buat variable yang baru. Okey. Okey, kita buat variable yang baru. Yang pertama iaitu bilangan buah lah. Untuk diisi. Bil buah bekas, and then another one harga buah RM1.50 tu kan kita nak simpan dalam satu bekas. So harga buah bekas dan juga satu lagi bekas untuk jumlah. Yang sama juga kita pergi ke sensing tadi, kita minta user untuk masukkan jumlah buah. Di sini kita tulis bilangan buah. And kita pergi ke variable, kita ambil block set ni. Okay, dah situ dah tulis lah, set bil buah. Kita pergi ke sensing balik, kita ambil answer. Okay, boleh? And then kita pergi kepada variable balik, kita ambil buah, set ke buah ni, kita tukar kepada jumlah. Oops, sorry, saya terlepas satu. Harga buah kita tak set lagi. So kita letak kat atas. So set harga buah kepada RM1.50. Dan kita ask kita punya berapa bilangan buah tu kepada user.
Dan baru kita nak paparkan jumlah dia. So kita ambil bekas jumlah ni dan kita pergi ke operators. Dan ambil operators, pendarapan kat sini. So kita pergi balik kepada variable tu. Kita ambil bekas bil buah didarabkan dengan harga buah yang kita dah set. Then kita pergi kat looks. Kita ambil say ni untuk paparkan. Pergi ke variable balik dan ambil bekas jumlah. Dan kita try. Contoh 5 dan itulah jumlah dia. Okey. So kalau kita nak panjangkan lagi dia punya paparan tu, kita letak lagi 10 saat. Contoh. Dan kita try. Contoh 5 buah, 5 biji buah. Okey, selesai. Setakat ni okey ke cikgu-cikgu? Mudah kan? Kita belajar menggunakan M.5 ni. So mungkin cikgu-cikgu sekalian boleh menggunakan dia sebagai bahan batu mengajar untuk mengajar murid-murid, anak murid menggunakan perisian M.5 ni sebab memang sangat mudah. So dan juga ada banyak warna kat sini dan juga sangat mudah untuk difahami. So maybe kita boleh buat lagi satu latihan. Kita ambil latihan yang Okey. Kita boleh buat latihan ni. Kita menggunakan 2 sprite kat sini ada ataupun 3. Dia menggunakan block when I receive something . So dekat sini kita cuba buat satu. Ni kita boleh padam. Variable ni pun boleh padam. Okey, kita tambah satu lagi sprite. Ambil peluang. Right. Okey, bila ada 2 sprite kat sini, so cikgu-cikgu kena hati-hati. Setiap apa yang kita buat tu, setiap blok-blok yang kita masukkan, dia akan ada mesti masuk antara salah satu ni. Kalau kita tekan beruang ni, dia akan masuk untuk beruang tu saja, dan juga kalau burung ni saja. So macam ni kita nak connectkan. So kita ambil pergi kepada block event ni, pergi ke when I receive. So ini message yang blok untuk menerima message lah. So apabila sprite ni menerima something, so dia akan buat something. So sini ini untuk kedua. So untuk penggunaan kita akan buat yang ni lah. And then pergi ke broadcast ni. Untuk kasih message kepada beruang. Dan pergi kepada looks tu. See. Sorry. Tak ke atas. Right. Say hello. Cuba dulu. Okay. So beruang tu pula. Kita klik pada beruang tu. Pergi kepada event. Then ada block kat sini. When I receive from burung ni lah. Then kita balas balik daripada looks. Then kat sini. Kita broadcastkan dia kepada burung tu balik. Dan kita klik tu. Hello. So kita boleh nampak kat situ dia tengah bercakap.
Okay, boleh. Itu simple saja, sangat mudah. Boleh ke cikgu-cikgu semua? Okay. So maybe menggunakan kreatifan cikgu-cikgu sekalian boleh buat satu storyboard untuk anak-anak. Tengok, sangat menarik satu cerita menggunakan dua sprite ni, background yang pelbagai kita boleh tengok di sini. Bukan satu cerita pun boleh juga menggunakan Presian and Block 5 ni. Right. Apa lagi kita boleh buat kat sini? Kat sini pun boleh lihat satu permainan di mana permainan kertas gunting ni di mana dia akan bercakap satu sama lain menggunakan blok-blok yang kita dah buat tadi. So kat sini boleh kita tengok when I receive Ramadan. So kat rama-rama ni and dia akan buat pilihan random nombor dan dia akan sebutkan, dia akan keluarkan output kertas untuk 2 second. So dekat sini pelbagai lagi kita boleh guna antara blok-blok yang ada di Presian and Block 5 ni. Dan juga saya rasa boleh buat satu lagi aktiviti ini, sistem pemarkahan. Ni lagi pada saya lagi complicated sedikit, tapi kita boleh cuba buat. Setakat ni okey ke cikgu? Saya teruskan Okey, kita tengok balik pada soalan tu. Dan juga dia punya struktur dan flowchart. So dekat sini kita ada input kita adalah markah dan juga output dia ada banyak kat sini. So macam mana nak buat tu? Dan juga ada pilihan. So pilihan ni iaitu statement jika ataupun if. So ada banyak dekat sini. So kita buat satu-satu dulu. So first thing is kita buat satu bekas untuk kita simpan nombor. So bekas nombor satu. Right. Pun markah lah. Markah. Alright. Dan kita buat satu pertanyaan dekat sini. Okay. Berapa dan kita masukkan markah tadi ke dalam bekas markah. Kita pergi ke sensing balik, ambil bekas answer. Alright. So itu kita punya step pertama. Kita sediakan satu bekas untuk kita masukkan markah. And then ada satu statement kat sini. Markah itu lebih kepada 84. Markah di antara 69 ke 85. So dia ada statement markah tu berapa ke berapa dan juga ada operasi. So kita boleh pergi kepada button ataupun block control. Kita boleh tengok kat sini ada block if dan juga if else. So apa beza dia? Dia tak ada beza sebenarnya. Dia sama saja dia punya function. So bila kita buat ni dia akan jadi something, bila buat ni dia something. Kalau kita ambil blok yang ni, kita perlu copy banyak-banyak. Sebab dia satu blok saja. So macam ni kita ada dua. Maksudnya bila buat ni else akan buat benda lain. So itu untuk cara lebih mudah faham lah. And then kita pergi kepada operators. Dekat sini ada banyak operasi. Kita tengok lihat di sini. So the first one is
markah itu lebih pada 84 dan paparkan A. So kita ambil plot ini. So markah yang kita masukkan lebih kepada 84. So kita ambil bekas markah tadi, kita masukkan di dalam ruang kosong ni dan pergi pada loops dan ambil C. Create. Sorry. So kalau tak lebih 84, maknanya dah. Cuba. Kita cuba dulu lebih pada 84. Ini 90. Anda A. So ini kita punya blok ni jadilah. So kalau nak buat B pula, kita masukkan rendah. So tu dia punya cara-cara dia kan, kita nak menggunakan blok-blok tu terhadap soalan ini. So kat sini ada banyak, so kita boleh repeat lagi sebenarnya sini. So lagi orang kata lagi banyak lah dia punya grade-grade tu. So ini kita just klik kanan dan letak di bawah ni. So untuk grade B tu kita tahu kat sini antara 69 ke 85. So kita pergi ke operators tu. So macam mana nak buat tu? Kita ambil block O ni. Block O ni kita kena ada dua lah. Satu, the first one is kat sini antara 69 ke 85. So markah tu lebih daripada 69 lah. Kita punya bekas markah tu kat sini mesti lebih pada 69. Satu lagi mesti kurang dari 80 lah. Okay, 80 berapa tadi? 85. Kita tulis kat sini 85. Ini paparkan grade anda adalah dan seterusnya untuk C dan juga D sampai berapa grade ni? F. So kita boleh completekan dia. Kita tekan right click, duplicatkan dia, letak lagi di bawah. Di sini kita tengok balik berapa markah dia. So untuk C 89 ke 70. So markah yang pertama mesti lebih pada 89 dan bawah 70. Okay, untuk C kita copy lagi sampai D lah. C lebih pada D berapa? 49. 49. Dan else tu kita just letak contoh saja, anda gagal. Contoh saja. Dah nampak ya cikgu? Ini adalah complete system lah. Sangat mudah menggunakan Titian and Block 5. Kita try. Kalau kita nak repeat dia banyak-banyak kali, kita pergi kepada control ni balik. Kita ambil block forever ni. So dia akan repeat banyak kali.
So kita tarik dia masuk ke dalam dulu, dan baru tak di bawah klik. Right. Dan kita tekan play. Kita masukkan dulu. Kalau markah 45 kita P. Okey. Sepatutnya dia akan jadilah. Sepatutnya. Kan saya punya apa yang kita dah buat ni, blok-blok ni dah betul dah. Mungkin dia punya sistem kot. Tak apa dia nak ni. Okey. Kita teruskan lagi. Setakat ni cikgu-cikgu semua boleh faham ke? Boleh ikut ke? Okey. Saya rasa mungkin itu juga daripada saya. Rasanya dah macam dah cover banyak juga penggunaan blok-blok ni. Saya rasa mungkin itu saja daripada saya. Mungkin saya boleh tamatkan di sini ke? Ataupun Encik Saif nak beritahu apa-apa ke sebelum kita tamatkan sesi ni? Baik, terima kasih Encik Zari atas penerangan berkenaan dengan simple program menggunakan Scratch untuk membuat projek-projek seperti itulah. Jadi contoh yang diberikan tu cikgu boleh gunakanlah dalam PMK atau sistem habis lain lah. So sekiranya cikgu ada sebarang persoalan, cikgu nanti boleh kemukakan kepada kami, sama ada boleh hubungi kami secara langsung ataupun boleh kepada Tuan Zaki lah, kalau ada berkenaan dengan
program-program seperti program competition yang kita jalankan, ataupun in the future kalau kita ada menganjurkan lagi bengkel-bengkel seperti ini. Kalau cikgu berkesempatan, boleh juga join grup Telegram Max. Nanti saya sharekan link di ruang komen bagi grup Telegram Max kalau ada soalan-soalan yang berkenaan dengan program Max lah. So sebelum saya mengakhiri sesi kami ni, saya mengucapkan terima kasih lah sekali lagi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, khususnya unit pembangunan bakat murid, menjemput kami bagi program ni lah. So saya serahkan semula kepada Tuan Zaki. Okey, baik. Terima kasih Cik Saiful dan juga Cik Zarik. Nama dia special sikit. Yang kadang-kadang terlupa nama. Okey. Baik, alhamdulillah selesai kita punya bengkel 2 hari. Untuk laman cikgu saya ada letakkan ada 2 form dalam ruangan chat. Satu ruangan, satu form untuk kehadiran dan satu form untuk maklum balas bagi program sepanjang 2 hari inilah. Mohon kerjasama cikgu untuk isi semua. Okey, and then kalau kata ada cikgu yang masih belum join lagi dalam kita punya grup robotik WhatsApp okey, saya akan bagi link di situ. Juga Cik Saiful pun ada di situ. Jadi dia akan kongsi banyak perkara dengan kita lah dari masa ke semasa. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi ni, mohon cikgu-cikgu boleh open kamera tak? Kita nak ambil gambar sekejap. Okey. Boleh tak buka kamera? Kita nak ambil gambar. Semua ada? Senyum lebar banding kita Okey, lagi. Boleh masuk lagi ni banyak, jangan risau. Buka kamera cikgu, nak ambil gambar ni. Jangan selalu dapat. Tak dapat secara bersemuka, kita buat online. Okey, lain. Ada lagi tak? Kalau ikut senarai, kita ada lebih kurang 58 orang ni. Jangan risau, dewan ni besar, boleh masuk semua. Okey. Okay, ready? Kita ambil gambar dulu 1, 2, 3. Okey, ada lagi masuk. Masuk. Pintu kita buka dah. Ready? 1, 2, 3. One more time. Baik. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, macam yang saya cakap semalam dan juga awal tadi, sekiranya ada rezeki, insyaAllah kita akan buat sesi secara bersemuka bergantung pada keadaan tahun ni lah. Kalau kita dah boleh buat secara face to face, and then PKP pun dah tak ada, insyaAllah makan pun kita akan sediakan, jangan risau. Okay, dan set akan dipinjamkan oleh pihak Telaga Biru. So cikgu dapat hands on, dapat pegang macam mana feel robot MakerBot ni. Mungkin yang tak pernah. Okay, dan ni saya akan open lah kepada semua cikgu-cikgu di Melaka yang berminat. Alright, kita ada lebih kurang dalam 30 seat betul Cik Saiful Ya. Dalam 30 set untuk dipinjamkan dan ada 30 tempat lah untuk cikgu-cikgu ambil bahagian dalam kita punya bengkel kalau kata boleh masuk nanti. Dan jangan lupa cikgu seperti yang cikgu terangkan, pertandingan MAKEX Starter okay, MAKEX Starter akan bermula bulan Julai. Okay, akan mula bulan Julai. Dia punya tema dia ada. Kalau kata tak ada MacBoard, boleh gunakan sebarang kit yang ada di sekolah dan di rumah. Arduino boleh pakai, Lego boleh pakai. Yang penting semasa penyampaian cerita tu pastikan jelas lah. So Hakim dapat poin dia, apa yang tuan-puan ingin sampaikan. Okay. Sebab saya dah 2 tahun menjadi hakim di peringkat antarabangsa, Hakim MAKEX China. Banyak saya tengok projek-projek daripada negara luar yang boleh kata kadang saya pun tak terfikir lah. Idea budak-budak yang menarik. Yang buat seorang-seorang aja dekat rumah. Okay. Dan saya rasa kita punya student pun boleh buat kat rumah, tak ada masalah. Dan untuk tahun ni pula, kita ada di peringkat kebangsaan. Dan insyaAllah bulan 7 ni akan memula untuk siri yang kedua. Ambil peluang ni. Okay, mana tahu di Melaka ada wakil untuk ke China nanti. Tak dapat pergi sendiri, kita hantar robot pun jadilah.
Right. So mudah-mudahan cikgu semoga apa yang disampaikan dalam tempoh 2 hari ini beri manfaat kepada cikgu di rumah dan tolong jaga diri lah sebab kita punya kes ni makin naik. InsyaAllah doalah sesama supaya COVID ni cepat dihilangkan agar kita boleh hidup seperti biasa. Alright. Sekali lagi saya mohon tolong isi borang maklum balas dan juga borang kehadiran yang ada di ruangan chat. Dan dengan itu, terima kasih saya ucapkan. Sesi rakaman 2 hari saya akan letak dalam grup. Mungkin dia punya link dia. Ambil masa sikit untuk proses, saya akan upload dan saya akan letak dalam grup robotik. Cikgu boleh tengok di sana lah kalau ada tertinggal, nak rewind, nak play, nak play boleh. Okay. So, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.